kita, Mawaiz Al-Usfuriyah, ya, membicarakan tentang hadis-hadis dan juga hikayah-hikayah berkaitan dengan hadis yang tersebut. Pada Jumaat yang lepas kita telah membaca hadis yang ketiga, iaitu kemuliaan saat orang tua ataupun saat pencen. Kita telah jelaskan sedikit sebanyak. Cuma ada beberapa kisah yang menarik, kisah yang menarik yang diutarakan ataupun dikemukakan dalam kitab ini untuk sebagai renungan kepada kita semua, untuk sentiasa menghormati kepada orang yang telah berusia ataupun yang berusia pencen dan sebagainya. Jadi kisah ini adalah kisah Sayyidina Ali karamallahu taala, dengan seorang lelaki Nasrani, seorang lelaki yang berbangsa Nasrani, berbangsa Nasrani. Di zaman dahulu Yahudi dan Nasrani ini masih lagi wujud. Kalau zaman kita sekarang ni pun wujud lagi sebenarnya, Yahudi dan Nasrani itu, ataupun orang Yahudi dan orang Kristian lah secara mudahnya. Cuma kisah ini agak menarik untuk dikemukakan di sini oleh pengarang kepada kita semua. Di mana kita sembahyang subuh, Sayyidina Ali pun sembahyang subuh. Tapi Sayyidina Ali pergi sembahyang subuh ni dalam keadaan yang tergesa-gesa ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mahu ketinggalan untuk takbir bersama dengan imam. Sebab itu kalau kita takbir 40 kali takbir, mana 40 kali subuh lah, 40 kali subuh bersama imam, satu ganjaran yang istimewa diberikan, mana kita terhindar salah satunya daripada sifat munafik, daripada sifat munafik. Tapi syaratnya 40 kali subuh lah, 40 kali subuh. Mana kita dah ada sebelum imam terpacak depan tu, kita dah ada di belakang imam tu sendiri. Tu. Tapi susah kadang-kadang, setengah orang susah, ada setengah orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Sayyidina Ali menuju ke masjid Nabi, itu di hadapannya seorang tua. Dia pun tak kenal orang tua ni siapa. Cuma sikap Sayyidina Ali ni, dia tidak mahu memotong. Kalau kita hon je lah. Apa pula slow pagi-pagi orang nak ke masjid, dia pula slow and steady pula. Naik kereta ke, naik motor ke, jalan kaki ke, kita nak potong. Tapi Sayyidina Ali ni mempunyai sikap yang cukup istimewa, iaitu menghormati orang tua, menghormati orang tua. Lalu Sayyidina Ali hanya mengikuti daripada belakang, ikut. Sayyidina Ali pun perasan bahawa kalau dia mengikuti lelaki tua Nasrani ini, dia pasti akan tertinggal takbir bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ni pula, kebiasaannya bila dia nak takbir, macam imam tadi takbir, dia akan melihat ke belakang dulu. Dia tengok siapa yang kebiasaannya ada tu, hari ini tak ada pula. Dia akan tunggu seketika, tunggu sekejap. Tapi bila dia menunggu Sayyidina Ali yang kebiasaannya ada di depan, tak ada pula hari ini. Subuh tu tidak ada. Jadi Rasulullah SAW menunggu seketika. Jadi akhirnya Rasulullah pun bertakbirlah, sebab ialah masa subuh ni pendek. Jadi Rasulullah SAW pun bertakbir terus bersama sahabat-sahabat, sembahyang rakaat pertama, naik rakaat kedua, masih tidak ada kelibat lagi daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhani. Kalau kita mungkin imam-imam di sini mungkin dikenalah sebahagian besar daripada jemaah yang ada di depan ataupun di belakang. Mungkin imam semua kenalah sebahagian besar. Mungkin kalau saya mungkin tak kenal. Jadi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW rukuk untuk rakaat kedua waktu subuh, sembahyang subuh tu, seolah-olah ada sesuatu yang tidak membenarkan dia untuk dia i'tidal. Ada sesuatu yang tidak membenarkan untuk dia i'tidal. Ialah kalau kita baca i'tidal pun kadang-kadang sekali ataupun 3 kali.
Ini Rasulullah dah baca 3 kali, masih lagi sesuatu menekan dia untuk terus untuk terus rukuk, sehingga dia baca tasbih ya, ketika rukuk tadi itu sehingga 11 kali ya, sehingga 11 kali. Barulah Rasulullah SAW mendengar ada seseorang masuk dan menunjuk bahawa itulah Sayyidina Ali. Lalu barulah dilepaskan ya, ketika rukuk itu untuk Rasulullah SAW i'tidal. Kita tahu tuan-tuan dari sudut hukum ya, dari sudut hukum bila kita masbuk ya, kita masbuk imam ya, imam rukuk ya, sekurang-kurang kita dapat satu rakaat bersama imam tu apabila kita boleh membaca tasbih sekali itu bersama imam. Imam rukuk, kita pun baca tasbih sekali, sekurang-kurangnya untuk kita mendapat 1 rakaat ya, 1 rakaat ya. Kadang-kadang ya, kita masuk daripada luar ke dalam, imam rukuk, kita pun Allahu Akbar ya, Allahu Akbar tu ya. Lalu kita terus rukuk. Itu bukan rukuk yang sah dari sudut rukun kepada solat tadi itu. Sebab takbiratul ihram tu salah satu rukun. Mana bila kita takbir Allahu Akbar ya, kita kena ada tamak-ninas ketika barulah kita rukuk. Kadang-kadang setengah orang Allahu Akbar dia terus rukuk. Itu takbir intikal ataupun takbiratul ihram. Itu yang kadang-kadang orang tersilap lah dalam sembahyang bila dia masuk sebagai masbuk, sebab nak mengejar 1 rakaat bersama imam tu sekurang-kurangnya kita boleh dapat tasbih ya, sekurang-kurangnya ya. Tapi sebenarnya bila kita Allahu Akbar kita terus rukuk itu silap. Dari sudut fiqhnya mungkin ada di sini pun, saya yakin ada ustaz-ustaz yang mengajar hukum fiqh berkaitan dengan, boleh bertanya lebih detail kepada dia lah. Cuma apabila Rasulullah SAW tadi itu ya, yang rasa macam tertekan atau ditekan ya, belakangnya itu supaya tidak i'tidal ya, itu. Jadi ketika itu Sayyidina Ali ini ya, baru masuk dan Sayyidina Ali ini sempat rukuk ya, bersama Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW i'tidal. Itu ya. Tapi kisah Sayyidina Ali ini dia tidak memotong ya, lelaki tua, dia pun tak kenal siapa ya, cuma bila Sayyidina Ali sampai ke masjid tadi itu ya, Sayyidina Ali sampai ke masjid, didapati lelaki tua itu meneruskan perjalanan, dia tidak ke masjid pun ya, sebab Sayyidina Ali tak kenal siapa orang yang di depannya melainkan setelah sampai ke masjid itu barulah Sayyidina Ali perasan bahawa dia ini bukan orang Islam ya, Nasrani lah ya, Nasrani ini ialah orang Kristian lah kita katakan. Dia meneruskan perjalanannya ke depan, terus barulah Sayyidina Ali masuk ke masjid. Berbeza dengan kita lah mungkin ya, dengan saya mungkin ya, kalau kita pun dalam keadaan yang tergesa-gesa ni kita akan potong orang. Kadang-kadang kita pun melangkah ya, bila kita sembahyang Jumaat kadang-kadang ya, di depan ada kosong ya, kita melangkah kadang-kadang ya, orang-orang yang berada di belakang yang tak nak bergerak ke depan ya, contohnya. Tapi dalam kisah ini cukup menarik ya, di mana apabila selesai saja sembahyang subuh tu Rasulullah SAW bertanya, apakah sebab ya, lambat pada hari ini. Lalu Sayyidina Ali pun menceritakan bahawa dia berada di satu posisi yang sukar ya, sukar maknanya di depannya seorang yang dah berusia berjalan slow and steady ya, jadi untuk dia memotong lelaki yang tua tadi itu mungkin tidak kepada Sayyidina Ali ini. Maka itulah lalu maka Allah menyuruhku supaya engkau tetap rukuk agar Ali boleh menyusul solat bersama subuh bersamamu. Ini tidak mengherankan aku, kata Rasulullah SAW. Yang mengherankan bahawa Allah memerintahkan malaikat Mikail alaihissalam menahan daripada aku terus menahan putaran matahari
dan dengan sayapnya sehingga tegang waktu terbitnya lebih lama. Nah, bukan saja Rasulullah SAW yang ditahan daripada rukuk untuk i'tidal, bahkan malaikat Mikail pada ketika itu Allah perintahkan untuk matahari itu tidak berputar ataupun tidak mana bergerak daripada posisi subuh tu. Itu satu keistimewaan, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Rasulullah SAW. Jadi kisah yang lain pula, kisah yang lain yang terdapat dalam kitab ni mengisahkan tentang guru kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Mungkin tuan-tuan bila sebut Maturidi ni tuan-tuan kenal lah, iaitu mazhab kita ataupun pegangan kita kepada ilmu akidah kita, ilmu akidah kita, ilmu akidah kita. Jadi ini kisah dia, salah satu guru kepada Abu Mansur Al-Maturidi telah dah nazak ataupun hampir kepada kematiannya, usianya 80 tahun. Guru kepada Imam Al-Maturidi ni, Al-Maturidi. Ketika sakit, ia inginkan seorang hamba yang seusia, seorang hamba yang seusia dengan dia. Maksud dia ketika Imam Al-Maturidi ni, guru kepada Imam Al-Maturidi ni nazak, sakitlah, dia ingin membeli atau memiliki seorang hamba yang seusia dengan dia. Kalau zaman kita tak jumpa lah hamba, sebab hamba dah tak ada dah. Zaman sekarang ni hamba dah tak ada. Cuma pada zaman itu hamba tu masih ada lagi, sama. Maka dia menyuruh kepada Imam Al-Maturidi tadi itu mencari hamba yang seperti ini untuk dimerdekakan. Tapi masalah dia cari sana cari sini, cari dalam Google ke apa kan, semua tak ada. Semua dah tak ada. Semua yang usia tu tak ada. Yang usia 80 tahun sama seperti mana guru dia tu tak ada, tak jumpa. Di mana-mana dia cari tak jumpa. Di mana-mana dia cari tak jumpa. Kerana pada kebiasaannya jarang kita jumpa ataupun dijumpai pada waktu itu seorang hamba yang kekal menjadi hamba dalam usia sampai 80 tahun ni, sampai 80 tahun. Lalu Imam Al-Maturidi pun menemui gurunya dengan rasa hampa, rasa kecewa dengan pencariannya yang tidak menjumpai hamba yang sudah berumur 80 tahun ni, berumur 80 tahun ni. Lalu si guru tadi itu dalam keadaan yang sakit, nazak, sakit tu tadi, dia pun rasa kecewa dan menangis, rasa sedih. Lalu dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sujud kepada Allah dan mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Makhluk, dia kata, kami ni sebagai makhluk pun tak mampu untuk menanggung kemuliaan apabila berusia 80 tahun. Nak mencari orang, nak memerdekakan orang yang berusia sama usia dengan aku ni, tak jumpa dah. Susah. Mana sesama manusia pun nak mencari orang yang berumur 80 tahun, sama-sama umur 80 tahun ni pun payah kadang-kadang. Tonton carilah yang mungkin yang di sini mungkin ada yang 80 tahun. Cuba tengok kawan-kawan. Kawan-kawan sekerja dulu. Terjumpa tak agak-agak? Masih ada lagi atau tidak? Ataupun yang dah kita umur 60, umur pencen ni, umur pencen ni, ada lagi tak kawan-kawan yang sebaya dengan kita, yang masih Allah berikan usia lagi kepada dia? Mungkin dah ramai yang saya baru 50 lebih. Kadang-kadang dengar kawan-kawan meninggal, Ialah usia muda lagi, 50 lebih ni muda lah kata orang 60, 50 ni muda lagi. Kata orang 60 lah, kata orang 60 begitu. Lalu
dia pun bersujud, mana sujud ni mengabdi diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan begitu. Lalu dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kepada dia tu guru kepada Imam Al-Maturidi ini seorang hamba juga, mohon tetap mohon, mohon tetap mohon, mana tidak putus asa. Guru kepada Imam Al-Maturidi ini rasa tidak putus asa, dia tetap memohon pada Allah sebab yakin bahawa Allah SWT maha kaya, maha bijaksana, maha pengatur kepada segala urusan hamba-hambanya. Sebab itu dia memohon. Kalau kita mohon kepada manusia tadi, anak muridnya Imam Al-Maturidi pun gagal untuk mencari hamba yang bersama usia dengan gurunya, iaitu umur 80 tahun ni. Sebab itu dia tetap memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan seorang hamba yang berumur 80 tahun tadi itu, umur 80 tahun tadi itu. Namun dalam permohonan di dalam sujud dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, guru kepada Imam Al-Maturidi tadi itu, dia mengatakan, ya Allah, kalaulah aku nak bebaskan seorang hamba sebagai penebus kepada kesilapan-kesilapan yang pernah aku lakukan, Engkau juga tidak memberi kepadaku, kata guru kepada Imam Al-Maturidi tadi, maka bebaskanlah aku daripada api nerakamu. Bebaskanlah aku daripada api nerakamu. Mana mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pengasih, yang maha pemurah. Lalu Allah mengampuni kepada si guru kepada Imam Al-Maturidi tadi itu, dan dibebaskan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh doa orang tua. Ini yang sebab mana kita ni kadang-kadang dah berusia 60-70 ni, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita tu satu kebebasan atau wewenang untuk kita berdoa kepada Allah, mendoakan kepada orang lain. Berdoalah untuk sendiri supaya Allah sentiasa memberikan rahmat dan memberikan pengampunan kepada kita semua. Jadi kita masuk kepada hadis yang seterusnya, daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairal lahu min umurid dunya sab'ata alafin sanatin siyamu nahariha wa qiyamu layaliha maqbulan ghairu mardudan. Maqbulan ghairu mardudan. Apa maksudnya? Man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mempelajari satu bab, satu bab, mempelajari satu bahagian daripada ilmu, satu bahagian daripada ilmu. Kita kena pakarlah sekurang-kurangnya satu ilmu, yang berbentuk fardu ain ataupun yang berbentuk fardu kifayah. Tidak khusus kepada guru sajalah, makna kita semua ni diwajibkan untuk mempelajari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Makna mempelajari ilmu ni adalah suatu kewajiban kepada setiap orang Islam itu sendiri. Tak kiralah umur dia berapa, dia wajib mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni, atau man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mempelajari satu bab ataupun satu bahagian daripada ilmu yang akan yuntafa'u bihi fi akhiratihi, yang akan berguna untuk akhirat dia, yang boleh digunakan untuk kemanfaatan semasa dia berada di akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah bekalan-bekalan kamu untuk menuju akhirat. Dalam hadis ini pula Nabi suruh kita pelajari satu ilmu, tak kiralah ilmu apa, kalau lebih daripada satu lebih baik. Sekurang-kurangnya kita ada satu ilmu, tahu tentang satu perkara, satu itu.
yang boleh menyelamatkan kita semasa kita berada di akhirat nanti. Sekurang-kurangnya begitu. Dan juga bukan sekadar di akhirat, bahkan di dunia, untuk kebahagiaan kita, kesenangan kita semasa kita hidup dalam dunia. Sebab itu bila Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari bekalan akhirat, tapi dalam masa yang sama jangan lupa habuan kamu untuk dunia ni. Begitu juga dengan ilmu. Dengan ilmu ni, cari bekalan kita yang paling utama ialah bekalan untuk akhirat. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhirat itu sendiri yang wajib kita pelajari, tapi dalam masa yang sama kita kena belajar juga ilmu-ilmu tertentu berkaitan dengan keduniaan kita. Contoh ilmu piping lah, pipe. Bila bocor di rumah kita, kita kena panggil plumber dan sebagainya, kan leceh. Kalau kita tahu cara-cara dia, tapi sekarang dah mudah dah. Tonton tanya Google, tengok video pun dah di dalam Google tu senang dah. Boleh ada ilmu dah. Tapi di sini kita tengok bahawa a'tahullahu khairan lahu. Barang siapa yang mempelajari ilmu tadi itu untuk tujuan akhirat dia dan tujuan agama dia, Allah akan memberikan kelebihan kepada orang-orang yang sentiasa mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni, lebih baik daripada umur dunia. Umur dunia itu 7.000 tahun. Kita pun tak tahu umur dunia berapa. Umur dunia berapa. Satu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, berapa usia kamu? Rasulullah tanya kepada Jibril. Saya pun tak tahu, kata Jibril, berapa usia saya. Usia saya ni bergantung kepada satu bintang di langit tu, bintang di langit yang dia muncul 70 tahun sekali. 70 tahun tu dia muncul sekali. Muncul sekali. Saya dah mengira 70 kali saya jumpa dengan bintang tersebut. 70 kali bintang tersebut. Tapi nak tunjuk bahawa itu persoalan Rasulullah kepada Jibril tentang usia Jibril itu. Tapi lalu Nabi SAW mengatakan, tahu tak bintang itu siapa? Bintang itu siapa? Lalu Jibril mengatakan, saya tak tahu. Rasulullah SAW mengatakan bahawa bintang itu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Dari sudut kesahihan hadis ni, kesahihan hadis ni sama ada dia hadis yang dhaif ke sebagainya, wallahu a'lam. Sebab saya baca dalam kitab tu begitu, saya sampaikan begitulah keadaan dia tu. Jadi nak tunjuk di sini, Allah menyediakan kemuliaan lebih baik daripada umur dunia tu, melebihi daripada 7.000 tahun, berbanding orang yang berpuasa, berpuasa dan membangunkan malam-malamnya. Itu bandingan orang yang bandingan orang yang mempelajari satu ilmu tadi itu berbanding dengan orang yang berpuasa, walaupun lebih daripada 7.000 tahun sekalipun, mana orang yang mempelajari ilmu itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding orang yang abid. Abid ni orang yang beribadat saja, ibadat saja. Tu. Sedangkan segala doa-doa dia pastinya akan diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila orang yang mempelajari ilmu ni faham bagaimana kaedah dia memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apakah yang patut dan perlu dilakukan, dia nescaya segala permohonan, segala permintaan yang ada pada dirinya itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi menceritakan tentang ilmu tadi itu, ya, Rasulullah SAW adalah Madinatul Ilmi, ya, gedung ilmu itu adalah Rasulullah SAW. Tapi untuk memperoleh ataupun nak menuju kepada gedung ilmu tadi itu ada pintu-pintunya, ya, ada pintu-pintunya, ya. Pintunya adalah salah seorangnya adalah Sayyidina Ali, ya, salah seorangnya adalah Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali. Sebab itu dikisahkan di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Aku adalah kota ilmu ataupun gedung ilmu, dan Ali adalah salah satu daripada pintu-pintu ilmu, ya, untuk menuju kepada aku, kata Rasulullah SAW. Cuma di sini dikisahkan Ali bersama dengan kaum Khawarij. Khawarij ini adalah pengikut Sayyidina Ali pada asalnya. Khawarij ini adalah pengikut kepada Sayyidina Ali. Semasa peperangan perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, ya, pengikut Sayyidina Ali berjumlah 100.000. Ya, bala tentera dia atau pengikut dia semua tu 100.000. Dan pengikut Sayyidina Muawiyah, ya, pengikut Sayyidina Muawiyah pun jumlah dia 100.000. Nak tunjuk ramai, ya, nak tunjuk ramai orang-orang Islam pada ketika itu, pada zaman Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali ini ketika dalam perang Siffin tu, ya, bila ada di antara orang-orang Muawiyah, ya, yang mengangkat Al-Quran untuk berdamai, lalu Ali mengarahkan kepada pengikut-pengikutnya dan tentera-tenteranya supaya jangan memerangi lagi pengikut Muawiyah dari itu. Bila begitu, sedangkan pada saat itu Sayyidina Ali itu dah hampir memenangi kepada situasi peperangan tadi itu ataupun pergolakan yang ada, Sayyidina Ali dah kontrol dah hampir sebagian besar daripada pengikut-pengikut Sayyidina Muawiyah. Apabila Sayyidina Ali mengarahkan supaya kita berhenti dan kita berdamai, agak-agak ada yang tak puas hati tak? Bila Sayyidina Ali dah nak menang, tiba-tiba arahan jangan memerangi lagi kumpulan Muawiyah, kumpulan Muawiyah ataupun orang pengikut-pengikut Muawiyah. Pastilah ada yang tak puas hati, ya. Pastilah ada yang tak puas hati. Bila ada yang tak puas hati ini, itu yang disebut sebagai Khawarij, orang yang keluar daripada ketaatan, ya, Sayyidina Ali ini. Diceritakan bahawa ada seramai 24.000 orang yang keluar daripada ketaatan kepada Sayyidina Ali. Mereka. Dan Khawarij ini pula, dia ada ketua dia. Ketua dia bukannya orang yang biasa-biasa, ya, bukan orang yang alim, orang yang banyak ilmu dia. Bersama-sama dia pun ramai golongan-golongan yang penghafal Al-Quran. Cuma mereka tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Kenapa perlu berdamai? Ya, kenapa perlu berdamai? Sedangkan kita dah hampir memenangi kepada peperangan tersebut. Ya, peperangan tersebut. Ya. Itu kisahnya lah, ya, kisah asal kepada Khawarij ini. Ya. Ya. Lalu Sayyidina Ali pun memberi ingatan kepada 24.000 pengikut asal kepada Sayyidina Ali itu supaya kembali taat kepada Sayyidina Ali. Namun notis-notis ataupun amaran-amaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali itu tidak dihiraukan oleh golongannya, ya, golongannya. Lalu Sayyidina Ali minta pandangan, macam mana kita nak buat dengan golongan Khawarij ni? Lalu ada seorang, saya tak ingat nama dia, seorang sahabat
Dia kata, kalau Sayyidina Ali, saya pergi berjumpa dengan golongan Khawarij yang seramai 24,000 ni, saya akan berbincang meja bulat bersama dengan golongan Khawarij ni. Bincang, akhirnya 20,000 kembali taat. Dia yang datang ni minta kepada Khawarij, apa sebab utama yang kamu tu keluar daripada ketaatan kepada Sayyidina Ali ni? Dia ada beberapa perkara yang disenaraikan oleh golongan Khawarij ni, ada 3 atau 4 perkara yang disenaraikan, kemudian dibalas ataupun dijawab oleh delegasi daripada Sayyidina Ali untuk berbincang tadi itu. Tinggal 4,000 ni diberi tempoh oleh Sayyidina Ali. Kalau tidak kembali maka akan diperangi. Kalau tak kembali taat maka tidak diperangi. Itu contoh, ini kisah Khawarij. Itu akhirnya berlakulah peperangan dan sebagian besar daripada 4,000 itu terbunuh. Terbunuh. Itu kisahlah sebagian. Cuma di sini nak mengisahkan tentang Sayyidina Ali dengan Khawarij ni. Mereka tidak mahu terima, lalu berkumpullah 10 orang yang terkenal di kalangan Khawarij tadi itu untuk berbincang. Kita cukup melontarkan satu pertanyaan yang sama. Jika Sayyidina Ali memberikan alasan yang berbeza, maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi, kata kaum Khawarij. Tapi kaum Khawarij ini dipertikaikan tentang tadi, ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Sayyidina Ali adalah pintu kepada ilmu tadi itu. Jadi golongan Khawarij ini dia nak mempertikai tentang kewibawaan Sayyidina Ali, keilmuan Sayyidina Ali ini. Lalu mereka 10 orang tadi itu mereka berkumpul dan bertanya kepada Sayyidina Ali satu persoalan. Bagaimana, macam mana kita nak tengok respon kepada Sayyidina Ali ni, Lalu persoalan yang pertama, satu persatu ditanyakan kepada Sayyidina Ali, mana lebih utama, ilmu ataupun harta? Ilmu ataupun harta? Lalu jawab Sayyidina Ali, ilmu. Ilmu. Lalu mereka minta sebab kenapa ilmu? Alasan kamu apa? Alasan kamu apa? Ilmu itu warisan para nabi. Ali menjawab, ilmu ini adalah pusaka atau warisan daripada para nabi. Harta warisan Qarun. Harta ini warisan Qarun. Dan juga warisan kepada Fir'aun dan yang lain-lain, kata Sayyidina Ali. Lalu datang lagi seorang, dia ada 10 orang ni, lalu datang lagi seorang, wahai Ali, mana lebih utama, ilmu ataupun harta? Mana golongan Khawarij ini dia nak tengok macam mana Sayyidina Ali nak menjawab persoalan yang sama dengan pelbagai alasan. Lalu ditanya kepada Sayyidina Ali, ilmu lebih utama berbanding harta? Ilmu itu lebih utama daripada harta. Lalu jawapan apa alasan kamu? Ilmu itu menjagamu. Ilmu itu menjaga kita lah. Mana kita tu kalau ada ilmu tu, kita tidak melakukan perkara yang pelik-pelik lah istilah dia, perkara yang berlawanan dengan hukum syarak ataupun sebagainya, sana. Sedangkan harta kamulah kamulah yang menjaganya. Itu jawapan kedua kepada persoalan mana lebih utama, ilmu ataupun harta. Ilmu ataupun harta. Jadi datang orang yang ketiga, lalu dijawab kepada Sayyidina Ali, kepada orang yang bertanya. Orang ketiga pun bertanya juga sama soalan, mana lebih utama, ilmu ataupun harta? Kata Sayyidina Ali, ilmu itu pemilik harta banyak musuhnya.
Pemilik harta tu banyak musuhnya, sedangkan pemilik ilmu itu sahabatnya ramai. Ini jawapan kepada orang yang ketiga. Kemudian datang orang yang keempat, lalu dijawab oleh Sayyidina Ali, harta akan berkurang jika kau gunakan, ilmu akan bertambah jika kamu pergunakan. Mana kalau kita ada ilmu, kita sentiasa beramal dengan ilmu kita, dia sentiasa memberikan penambahan. Sebab itu kalau kita ada satu ilmu, kawan kita ada satu ilmu, kita saling tukar menukar, kita dapat dua ilmu, yang kawan kita dapat dua ilmu. Itu beza. Kalau harta, mungkin kita ada harta, kita belanja kawan kita, kurang harta tersebut yang kita milikilah. Itu. Kemudian yang seterusnya datang, lalu dijawab oleh Sayyidina Ali, pemilik harta akan ada yang pemilik harta, ada orang yang akan masuk dia, menjuluki, mana apa istilah bahasa Melayu kita ni ya, nak tunjuk bahawa pemilik harta itu kadang-kadang orang kata dia tu kedekut. Kita ada harta 100 juta contohnya, untuk kita derma 1 juta tu tak mungkin, tak mungkin. Lebih-lebih pun RM10 ya kita derma. Mana bila kita ke dalam keadaan seperti itu, kedekut betul dia, harta banyak tapi derma cuma RM10 ya. Derma cuma RM10 ya. Tapi pemilik ilmu ni orang tetap menghormati dia, tetap menyanjungi dia, tetap dimuliakan orang tu. Dia tak mengatakan orang tu kedekut dan sebagainya. Bila orang bertanya, pasti ada satu penyelesaian terhadap satu persoalan. Kemudian datang lagi orang seterusnya, lalu Sayyidina Ali pun mengatakan harta perlu dijaga daripada tangan pencuri, ilmu tidak perlu menjaganya. Ini yang cerita Imam Hasan Al-Basri yang patuh kepada pesanan ibunya. Bila dengan jalan tu dirompak, dia kata, kamu ada duit ke budak? Dia kata, maksud dia budak lagi. Dia kata, ada kat ketiak saya. Ibu saya meletakkan duit itu di bahagian ketiak saya untuk saya belanja duit ni. Jadi peliklah perompak. Macam mana budak ni boleh lurus bendul? Bila ditanya mana duit kamu, ditunjukkan duitnya, sedangkan dia tahu sedang dirompak ni. Dia kata, inilah pesan ibu aku, katanya aku tidak boleh berbohong. Bila orang tanya, saya jawab dengan betul. Akhirnya perompak itu pun bertaubat pada Allah SWT dan mengikut, jadi pengikut tegar kepada Imam Hasan Al-Basri ini. Itu contohlah. Mana kalau duit ni kita kena jaga daripada orang-orang yang cuba mencuri ataupun mengambil duit itu. Tapi kalau ilmu ni nak ambil, silakan, tak ada masalah pun, silakan. Kemudian yang seterusnya, jawapan Sayyidina Ali kepada orang yang seterusnya, pemilik harta ada pada hari kiamat kelak akan diminta tanggungjawab. Kan ada satu hadis Nabi sebut, tidak bergerak kaki seseorang itu melainkan ditanya tentang perkara-perkara berikut, di antaranya harta. Di mana kamu peroleh harta itu dan bagaimana kamu membelanjakan harta tersebut. Yang lain semua satu-satu, tapi berkaitan harta ni, macam mana kamu peroleh harta tersebut, macam mana kamu belanjakan harta tersebut. Sebab itu di akhirat nanti pemilik harta itu dia akan dipersoal tentang bagaimana dia memiliki harta tersebut dan bagaimana membelanjakan harta tersebut, sedangkan pemilik ilmu akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Kemudian jawapan seterusnya kepada oleh Sayyidina Ali kepada golongan Khawarij tadi itu, manakala dibiarkan harta itu dibiarkan dalam waktu yang lama, harta itu akan rosak. Bila kita ada kereta lama dah, kita pakai Proton tu tahun 1984 sampai sekarang, dah macam-macam dah kita baiki sana baiki sini, tapi tetap ada rosak. Itu contoh harta. Tapi ilmu ni semakin lama, ilmu tadi itu semakin lama kita ada, semakin bertambah dan semakin kita akan menjadi orang yang ilmuwan, kata Sayyidina Ali tadi itu kepada
golongan Khawarij tadi itu. Kemudian Sayyidina Ali menjawab pada yang terakhir sekali tentang ilmu tadi itu, bahawa harta membuat hati kamu menjadi keras, sedangkan ilmu tadi itu menerangkan hati kamu, menerangkan hati kamu. Jadi 10 golongan Khawarij yang jumpa kepada Sayyidina Ali tadi itu, mereka tidak mendapati bahawa hadis itu adalah salah, melainkan bahawa hadis itu adalah betul disabdakan oleh Rasulullah, dan pengiktirafan kepada Sayyidina Ali sebagai bab kepada ilmu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Jadi saya rasa kita sampai di situ, insya-Allah kita pun dah masuk syuruk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan daripada kisah-kisah, daripada hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu, keutamaan ilmu tadi itu, nak tunjuk bahawa Allah memuliakan kepada orang-orang yang berilmu berbanding orang yang tak berilmu tadi itu. Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Allah tanya pada kita di dalam Al-Quran tu, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jadi mudah-mudahan dengan hadis dan juga beberapa ayat suci Al-Quran yang saya kemukakan bagi menyokong tentang keutamaan ilmu tadi itu, menjadikan kita tu lebih seronok untuk mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala berbanding kita mencari harta yang menjadi tonggak juga untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati segala ilmu yang ada pada kita yang memberi manfaat. Sebab itu dalam satu hadis yang terakhir, ketika Rasulullah SAW menyabdakan hadis ini, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min salas. Bila mati seseorang hamba tadi itu atau seorang manusia itu, terputus segala amalannya kecuali 3. Salah satunya al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir pada hari ini memperoleh beberapa ilmu yang boleh dikongsikan untuk menambahkan ilmu orang lain, dengan kita berkongsi, sama ada secara media yang ada ataupun secara kita bercakap ataupun memberi nasihat kepada orang lain. Dan terus kita tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah wal as. Subhanakallah asyhadu alla ilaha illa wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.